Okay, saya nak tanya dekat Brother Amos. Di antara lelaki dan wanita di dalam Islam, saya tengah cakap menurut Islam, di antara lelaki dan wanita, siapakah yang menduduki tempat jauh lebih tinggi? Wanita. No. No. Okay. Kalau saya tanya orang, ada orang mungkin akan bagi tahu wanita dan ada orang akan bagi tahu lelaki. Betul? It depends on what situation kan. Okay, very good. So secara asasnya dalam Islam, wanita dan lelaki menduduki tempat yang sama. They are equal. Boleh faham tak? Tetapi mereka akan menjadi tinggi dan rendah bila mana mereka memegang position yang berbeza. Contoh, seorang lelaki apabila dia memegang position sebagai seorang suami, dia lebih tinggi dari kedudukan dia daripada seorang wanita yang memegang position sebagai isteri. Do you get the point? Yes. So antara suami dengan isteri, suami lagi tinggi, isteri lebih rendah. Okay. Isteri yang sama tadi, apabila ada anak dia lelaki dan dia pegang position sebagai seorang ibu. Perempuan tadi pegang position sebagai ibu, di hadapan anak dia, walaupun anak dia Perdana Menteri ke, raja ke, tak kira siapa sahaja dia, tetapi di hadapan ibu dia, kedudukan dia jauh lebih rendah daripada ibu. Sekarang, ibu seorang wanita, kedudukan dia lebih tinggi daripada seorang anak, walaupun anak itu lelaki, tak kira apa jawatan dia. You get the point? Yes. So basically, kita kena faham kenapa saya cerita pasal kedudukan. Sebab kedudukan itu akan membuatkan kita untuk taat atau tidak. Untuk taat setia, untuk ikut cakap ataupun tidak. Contoh, kalau you boss, you ada pekerja, siapa kena dengar cakap siapa? That's not our culture here. Sebab itu we are facing a problem. Really? Yeah, do you get the point? Okay. So far okay lah Hakim kan? Bukan. Saya bukan cakap dekat sini. In normal, Yes, bila ada bos, ada pekerja. Pekerja mesti dengar cakap bos. Yes. Apa akan berlaku kalau ada bos dan bila bos bagi arahan, pekerja tak nak ikut? Then that's it lah. Why not you pay me, then I work for you instead? Do you get the point? You will have problem to run smoothly the company. Do you get the point? Yes. Sekarang contoh, you ada orang nak datang, you kena buat payment on that particular time. Dan you bagi tahu dekat you punya staff, please make the payment. And the staff telling, My mood is not good today. I cannot lah. Sorry lah. I cannot lah. I have to go back lah. Cannot. So how? How? In Chinese we say how? Cry how? The company even can collapse. Yes. Due to that. Do you agree? Sama juga, begitu juga di dalam rumah tangga. Kenapa kedudukan? Kedudukan itu akan menentukan siapa kena dengar cakap siapa. Apabila ibu berhadapan dengan anak, maka anak wajib taat kepada ibu. Boleh faham tak? Ibu yang tadi itu, bila dia berhadapan dengan suami dia yang mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi daripada dia, maka dia perlu taat kepada suami dia. Sekarang ni, kita punya problem dalam masyarakat kita adalah bila datang kepada anak kena taat kepada ibu, nobody argue. Even among the men pun, tak ada siapa yang argue. Kenapa mesti kena dengar cakap ibu? Ibu bukan selalu mesti betul. Ada siapa-siapa argue. Nobody argues. Tak ada siapa yang argue, tidak dan sebagainya. Tetapi bila datang kepada isu seorang isteri dia mesti kena taat kepada suami, now the argument come. Kenapa mesti kena taat kepada suami? Ya, zaman kenapa apa? Zaman apa? Kenapa suami tak boleh ikut cakap saya? Tengok kalau seorang lelaki sebagai anak dia pun kena ikut cakap mak dia, dan dia ada isteri, dia kena ikut cakap isteri juga. Dan siapa dalam dunia ini nak dengar cakap lelaki? Semua lelaki juga dengar cakap orang. Do you get the point? So Tuhan telah menjadikan dunia ini adil. Ada tempat ada lelaki tinggi, ada tempat ada lelaki rendah. So ada tempat you kena dengar cakap orang, ada tempat ada orang kena dengar cakap you. Tak boleh lah hanya disebabkan you orang punya gender, boleh faham tak, masalah dan sebagainya, you nak expect anak pun kena dengar cakap you, dan you expect suami pun kena dengar cakap you. Wah, maya dahsyat macam ni.